Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 24 Julai bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan-paparan utama malam ini. 3 kluster baru COVID-19 yang dikesan menular dalam negara berpunca daripada kes import. Pengguna media sosial bebas berkreatif di platform sedia ada. Akta Finas 1981 akan dipindah sesuai situasi semasa. Mendukung prinsip kebebasan media dan hak kebebasan individu di laman sosial. Itu pendirian kerajaan yang ditegaskan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Justru pengguna media sosial bebas berkreatif dengan menggunakan platform sedia ada. Sebarang video yang dihasilkan dan dimuat naik tanpa perlu memohon lesen Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS). Dalam satu kenyataan, Datuk Saifuddin menjelaskan semua pengguna platform dan aplikasi popular, khususnya TikTok dan YouTube, tidak perlu merasa bimbang akan didakwa mana-mana pihak. Mengambil kira situasi semasa, Akta Finas 1981, Akta 244 bakal dipindah kerajaan. Usaha-usaha ke arah itu telah dimulakan di peringkat kementerian agar peraturan dan peruntukan undang-undang yang ada bersesuaian dengan situasi semasa seperti yang diumumkan pada 20 Jun lalu. Semalam, Ahli Parlimen Indra Mahkota itu di persidangan Dewan Rakyat dilaporkan berkata, semua penerbit filem termasuk agensi media arus perdana dan media persendirian diwajibkan memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran SPP sebelum menerbitkan filem mereka di platform media sosial ataupun saluran tradisi. Menurutnya, pemegang lesen perlu memaklumkan kepada FINAS sekurang-kurangnya 7 hari sebelum penggambaran sesuatu filem dimulakan. Bagaimanapun, dalam kenyataan media, Saifuddin menjelaskan sebahagian daripada laporan mengenai jawapannya di Dewan Rakyat semalam berkaitan keperluan lesen FINAS untuk perfilman memberi gambaran yang tidak tepat sehingga membawa kepada makna yang berbeza daripada maksud jawapan beliau. Bank pelaburan berpengkalan di Amerika Syarikat Goldman Sachs setuju membayar $3.9 bilion atau 16.6 bilion ringgit bagi menyelesaikan caj dan tuntutan tertunggak 3 urus niaga bond yang dikendalikannya untuk 1MDB. Jumlah itu merangkumi pembayaran tunai $2.5 bilion dan jaminan pengembalian penuh aset bernilai $1.4 bilion hasil penyelewengan 3 urus niaga bond tersebut. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam satu kenyataan berkata jumlah penyelesaian itu lebih tinggi daripada tawaran Goldman Sachs terdahulu berjumlah $1.75 bilion. Penyelesaian di luar sistem pengadilan itu dapat mempercepatkan pengembalian aset tanpa melalui proses pengadilan yang mahal dan rumit. Hasil daripada penyelesaian dan wang yang diterima itu membolehkan kerajaan mengembalikan semula lebih $4.5 bilion kepada rakyat Malaysia. Kerajaan akan terus komited untuk mendapatkan semula aset-aset lain yang masih belum dikembalikan. Goldman Sachs akan turut membantu negara melantik pakar pemulihan aset bagi mendapatkan semula aset-aset lain di luar negara. Penyelesaian ini juga tidak akan menjejaskan tuntutan negara terhadap Jolo dan individu lain yang berkaitan dengan skandal penyelewengan 1MDB. Penyelesaian oleh Goldman Sachs ini merupakan satu pengakuan salah laku oleh 2 bekas pegawainya di dalam skim penipuan dan rasuah 1MDB. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyambut baik pengumuman penyelesaian bernilai 16.6 bilion ringgit antara kerajaan dan Goldman Sachs. Menerusi kenyataannya, beliau berkata kerajaan komited
meneruskan usaha mendapatkan semula aset-aset lain berkaitan 1MDB. Ia juga melibatkan tuntutan terhadap individu dan pihak berkaitan skandal penyelewengan 1MDB. Secara keseluruhannya, dana 1MDB yang akan dikembalikan kepada negara berjumlah 19 bilion ringgit. Jumlah berkenaan termasuk dana yang dipulangkan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat sebelum ini. Ya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan SPRM untuk melucut hak wang berjumlah RM100,000 yang didakwa berkaitan dana 1MDB dari Tan Sri Kasitah Gadam. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Syahir Muhammad Saleh membuat keputusan itu dalam penghakimannya selepas mendapati SPRM tidak berjaya membuktikan wang yang disita dalam akaun CIMB Bank itu hasil kegiatan menyalahi undang-undang. Dalam prosiding sebelum ini, Tan Sri Kasitah melalui peguamnya mengaku menerima wang berkenaan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun 2012 tetapi digunakan untuk tujuan pilihan raya umum ke-13. Juga dimaklumkan sebagai pesara kerajaan dan bekas Menteri Kabinet, akaun bank itu wujud lebih awal untuk tujuan kemasukan wang pencen pada 2004. Bekas Menteri Pembangunan Tanah dan Koperasi itu antara 41 responden dalam senarai tuntutan sita SPRM. SPRM sebelum ini mengemukakan tuntutan untuk melucut hak wang kira-kira 270 juta ringgit dipercayai ada kaitan dengan penyelewengan dana 1MDB. Kesemua responden dipercayai menerima wang tersebut dari Datuk Seri Najib. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan 3 kluster baru COVID-19 membabitkan kluster Elsa, kluster PUI Ramnat dan kluster PUI Al-Khobar. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan ketiga kluster berkenaan merupakan penularan di dalam negara yang berpunca daripada kes import. Kes indeks bagi kluster Elsa ialah seorang kru kapal bukan warga negara yang mempunyai sejarah perjalanan menaiki pesawat dari Filipina dan transit di Korea Selatan. Dia masuk ke negara ini pada 16 Julai selepas didapati negatif dalam ujian saringan di Filipina pada 14 Julai. Ketika menjalani kuarantin di atas kapal, dia mendapat gejala. Seterusnya disahkan positif pada 22 Julai dan telah dimasukkan ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang. Kluster PUI Ramnat pula melibatkan seorang warga negara Malaysia yang telah pulang ke tanah air dari India pada 6 Julai lalu. Dia yang pada mulanya didapati negatif ketika masuk ke negara ini, kemudian mendapat gejala ketika sedang menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Saringan pada hari ke-13 HSO didapati positif dan dia telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh, Selangor. Bagi kluster PUIL Khobar, kes indeks merupakan seorang warga negara Malaysia yang telah pulang dari Arab Saudi pada 10 Julai. Dia yang tiba bersama 5 ahli keluarga lain didapati negatif ketika disaring di KLIA. Bagaimanapun, kes indeks mula mengalami gejala pada 18 Julai dan dikesan positif 2 hari kemudian. Susulan pertambahan 3 kluster ini, Kementerian Kesihatan telah menjalankan ujian terhadap 133 individu. 6 didapati positif, 67 negatif, sementara 60 yang lain masih menunggu keputusan. Ya, sementara itu 21 kes positif baru dilaporkan menjadikan jumlah setakat 12 tengah hari sebanyak 8,861 kes. Terdapat 3 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan jumlah kumulatif 8,577 kes. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, 21 kes baru itu melibatkan 5 kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Ia melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. Daripada 16 kes penularan di dalam negara pula, 13 kes melibatkan warga negara Malaysia. Sehingga kini hanya 5 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kekal 123. Ya, dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri.
Baik, hari ke-43 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP menyaksikan 227 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan. Daripada jumlah itu, 62 direman manakala 164 yang lain di kompaun. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata mereka yang ditahan terlibat dalam aktiviti dengan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial dan aktiviti yang melanggar SOP. Sementara itu, 10 warga asing ditahan atas kesalahan imigresen. Semalam, 67 sekatan jalan raya dibuat dengan 34,972 kenderaan diperiksa. Wajib pakai pelitup separuh muka di kawasan tumpuan umum dan di dalam pengangkutan awam mulai 1 Ogos ini. Keputusan yang dibuat kerajaan itu gara-gara masih ramai yang tidak mematuhi SOP di kawasan sesak. Menjelang pelaksananya, apakah maklum balas yang diterima daripada orang ramai? Meski belum dikuatkuasakan sepenuhnya, tinjauan di stesen terminal bas dan taksi Seremban Negeri Sembilan mendapati masyarakat peka dengan pemakaian pelitup separuh muka itu. Setujulah benda ni sebab ikutkan pemakaian ni memang kita kena patuhlah SOP daripada kerajaan. Sebab apa yang diwawarkan, sebab kita tengok pun sekarang ni COVID pun dah mula meningkat balik, jadi kita risaulah benda-benda macam ni. Ya, nak kena wajib lah pasal ni sekarang COVID ni nak melanda balik kan, pasal kita untuk keselamatan diri itu kena pakai, mesti wajib lah kena pakai itu. Tidak kurang juga yang mengharapkan pemantauan harga pelitup separuh muka dalam pasaran agar tiada pihak mengambil kesempatan. Tak. Sebab kalau macam untuk kami, pekerja untuk kami ni, company kita tanggung lah. Kalau nak pakai sendiri, kita kena beli sendiri lah. Sebab sementara ini face mask pun senang dapat. Sebelum ni susah nak dapat face mask, tapi sekarang senang nak dapat. Itu bagi minta kerajaan, minta kurangkan dia punya kos face mask ni, minta kurang sikit lah. Pasal ada setengah tempat ni, dia orang ni buat suka hati dia punya harga dia. Ada setengah RM55, ada setengah RM60, sampai RM70-80 pun ada. Ya, ini pula senario di sekolah. Ada segelintir ibu bapa atau penjaga yang bersesak-sesak menunggu di luar pagar sekolah untuk menjemput anak masing-masing pulang sehingga terlupa amalan penjarakan sosial bagi mencegah penularan COVID-19. Malah ada yang tidak memakai pelitup separuh muka. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Dr. Mah Hang Sun menjelaskan waris perlu patuh dengan SOP yang dilaksanakan demi kebaikan bersama serta keselamatan kesihatan pelajar di sekolah. No, I think it is a responsibility of everybody. The parents, So everybody, have to play our part and to ensure the safety and the health of the kids. Beliau melakukan lawatan kerja pematuhan SOP di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Raja Usda, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Syabu diseluduk dalam bungkusan teh Cina. 2 pelajar Institut Pengajian Tinggi ditahan. Perinciannya selepas ini. Bertemu kembali Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan pelantikan 4 anggota Pesuruhjaya Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC untuk tempoh 3 tahun berkuat kuasa 1 Julai lalu.
Pejabat Perdana Menteri menerusi kenyataan media memaklumkan pelantikan itu selaras dengan subseksyen 5/1 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700. 4 anggota berkenaan masing-masing Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan, Tan Sri Zainun Ali, Datuk John Louis O'Hara dan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud. Selain itu, Al-Sultan Abdullah turut memperkenan pelantikan Tan Sri Muhammad Siddiq sebagai pengerusi dan timbalannya Tan Sri Zainun. Kenyataan turut menyatakan pelantikan berkenaan bagi memperkukuh fungsi serta keberkesanan Suruhanjaya itu ke arah memastikan mutu penguatkuasaan berintegriti juga efektif dalam kalangan pegawai dan agensi. Kerajaan juga merakamkan penghargaan kepada barisan terdahulu atas khidmat bakti mereka. Baik, selepas dituduh memiliki senjata berbahaya pagi tadi, suami seorang YouTuber sensasi didakwa di Mahkamah Session Ipoh petang tadi atas pertuduhan menyebabkan kecederaan ke atas isterinya Selasa lepas. M. Sugu, 29 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Muhammad Fauzi Muhammad Nasir. Sugu didakwa dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan di bahagian bibir pipi sebelah kiri dan lengan sebelah kanan isterinya S. Pavitra, 28 tahun, dengan menggunakan telefon bimbit dan hulu sabit. Kejadian tersebut didakwa berlaku di kawasan parkir Hospital Raja Permaisuri Bainon, HRPB, Ipoh kira-kira pukul 4 petang pada Selasa lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 17 Ogos ini. Ya, terdahulu M. Sugu berdepan pertuduhan memiliki senjata berbahaya iaitu sebilah sabit berukuran 26 inci di parkir Hospital Raja Permaisuri Bainon. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. M. Sugu, 29 tahun, didakwa mengikut Seksyen 6/1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Hakim Muhammad Fauzi membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Dia juga dikehendaki melapor diri di Balai Polis berdekatan setiap bulan sehingga kes selesai. Sebutan semula kes 17 Ogos ini. Terdahulu tertuduh direman selepas dilaporkan berada dalam keadaan mabuk, datang membawa sabit mencari adik iparnya kerana masalah keluarga di luar wad Hospital Raja Perempuan Bainon. Cubaan dua pelajar sebuah institut pengajian tinggi untuk menyeludup dadah jenis syabu dengan menyembunyikannya di dalam bungkusan teh Cina digagalkan polis. 11.634 kilogram syabu bernilai RM440,000 dirampas. Ketua Polis Daerah Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, ACP Zulkifli Adam Shah berkata, penahanan suspek pertama berusia 22 tahun dibuat pada 22 Julai sekitar kawasan pelepasan lapangan terbang KLIA 2 melalui hasil pemeriksaan yang dibuat ke atas bagasi. Manakala suspek kedua berusia 19 tahun ditahan di pintu pelepasan domestik lapangan terbang KLIA 2. Suspek yang kita tangkap ini mempunyai kaitan di antara satu sama lain, iaitu dalam satu sindiket yang sama. Mereka ni diupah RM600 untuk sekilo. RM600 sekilo mereka diupah. Dan sindiket ini dipercayai berpusat di Sarawak. Kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Mereka direman sehingga 29 Julai ini. Ini pula di Pulau Pinang, Mahkamah Tinggi menetapkan 7 Ogos ini untuk pengurusan kes bagi permohonan M. Santia, 18 tahun yang berdepan pertuduhan membunuh bayi perempuan baru dilahirkannya untuk dibebaskan dengan jaminan. Hakim Datuk Amiruddin Abdul Rahman menetapkan tarikh itu selepas pihak responden yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya Yazid Mustaqim Roslan memohon satu tarikh bagi meneliti afidavit yang baru diterima daripada Peguam Pemohon RSN Raya. Juga bagi mengemukakan semula afidavit, jawapan serta bantahan atas permohonan pemohon.
Rhea turut membuat permohonan untuk membebaskan anak guamnya, M. Santia, 18 tahun, dengan jaminan adalah kerana tertuduh masih tidak sihat, sedang menjalani rawatan di wad bersalin Hospital Pulau Pinang dan merupakan seorang wanita. Dua beradik berusia 20-an yang menjadi dalang sindiket kedai akaun ditahan dalam satu serbuan polis di Glugor, Pulau Pinang. Turut dirampas 9 kad debit, 4 buku cek, 10 cop syarikat, 13 dokumen pendaftaran syarikat serta kad perniagaan dan telefon bimbit. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang, ACP Muhammad Rosni Muhammad Lazim, hasil siasatan awal mendapati mangsa membuka 4 akaun di beberapa akaun bank setelah tertarik dengan tawaran yang menyatakan peluang menyewakan kad ATM peribadi kepada ejen dan akan diberikan bayaran RM500 sebulan. Modus operandi utama yang menggunakan kedai akaun adalah merupakan sindiket daripada Macau scam, African scam, parcel scam, pembelian dalam online ataupun online purchase, pinjaman tak wujud iaitu PTW dan juga judi online. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dengan tawaran untuk memperdayakan mangsa dan elakkan daripada terlibat menjual akaun kepada pihak lain. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, Garisan Palung betul-betul berada di atas rantau negara kita. Untuk makluman semua, Garisan Palung ini merupakan kawasan tertumpunya kelembapan. Banyak kelembapan dan cuaca lembap seperti hujan dan debut petir terkumpul di negara kita. Setakat jam 7 malam tadi, stesen meteorologi Kota Kinabalu mencatatkan bacaan hujan yang tertinggi iaitu sebanyak 184.2 mm. Diikuti putatan dan papar di negeri Sabah, itu juga di Petaling Jaya, Subang di Selangor, Terolak di Perak dan di Kulai dan juga Segamat di negeri Johor. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca waspada yang melibatkan negeri Sabah iaitu di beberapa bahagian, iaitu di bahagian pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, dan harus diingatkan hujan lebat yang berlaku dari masa ke semasa boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi orang ramai diminta untuk lebih berhati-hati. Amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke esok 25 Julai 2020. Keadaan cuaca semasa di negeri Sabah pada kali ini di bahagian Pantai Barat, Kudat dan juga pedalaman pada kali ini masih lagi hujan. Manakala di negeri Sarawak pula hujan bersetup petir kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian tengah. InsyaAllah hujan ini akan beransur-ansur reda menjelang ke lewat malam nanti. Di Semenanjung, keadaan yang sama juga berlaku di bahagian Pantai Barat Semenanjung yang mana hujan berserta debut petir kini sedang berlaku di kebanyakan negeri. Hujan berlaku di utara melibatkan negeri Perlis sehingga ke negeri Johor. Hujan yang berlaku ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Dan menjelang ke esok, lingkungan dalam pukul 8 pagi esok, insyaAllah tiada hujan yang akan berlaku di kebanyakan negeri kecuali keadaan mendung akan berlaku di kawasan pesisir pantai melibatkan negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Melaka. Sekian info cuaca pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, seperti biasa, setiap Jumaat kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan. Harga baharu berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 31 Julai. Menjelang Aidiladha, tempahan untuk ibadah korban dalam negara biasanya telah ditutup. Namun, peluang masih terbuka untuk anda melakukannya di luar negara menerusi syarikat Easy Korban Sendirian Berhad yang sentiasa komited membantu melaksanakan ibadah korban dengan cara yang lebih mudah kepada peserta. Ya, butiran lanjut kita bersama dengan wartawan Fahmi Zaidi. Easy Korban yang beribu pejabat di Batu Cave membuka penyertaan untuk ibadah korban di luar negara sehingga 1 Ogos ini. Harga bagi satu bahagian lembu RM290, manakala bagi seekor RM2,030. Harga kambing pula RM580 seekor.
Penasihat Syariah Easy Kurban, Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin mengakui tahun ini agak mencabar untuk melaksanakan ibadah korban di luar negara disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Namun, pihak pengurusan Easy Kurban telah merangka strategi bagi memastikan ibadah korban di luar negara tetap berjalan lancar serta mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Setiap kali musim kurban, kami akan keluar negara. So, kita sendiri yang memantau proses daripada pembelian, sembelihan, agen dan sebagainya. Cuma tahun ini agak mencabar dan berlainan sedikit. Kita tidak boleh memantau seperti biasa dan kita hanya mengharapkan ataupun kita mewakilkan kepada wakil-wakil tempatan di luar negara yang mana mereka ini perlu menghantar laporan lengkap kepada kami dari masa ke semasa. Beroperasi sejak April 2007, Easy Kurban sehingga kini telah melaksanakan ibadah korban di 35 buah negara termasuk di negara bergolak minoriti Islam dan yang menempatkan pelarian. Antaranya Indonesia, Filipina, India, Sri Lanka, Palestin, Sudan, Somalia, Kenya, Malawi, Ghana dan Nigeria. Ibadah korban ialah satu ibadah yang dituntut oleh Islam untuk kita melaksanakan bila mana tibanya Raya Aidil Adha. Dan sesuai dengan nama Adha itu bermaksud korban. Jadi kita sebutkan sebagai Raya Korban. Jadi ibadah korban itu kita merayakannya bila mana tiba Aidil Adha. Dan Alhamdulillah tahun ini kita buka lagi peluang untuk peserta-peserta korban melaksanakan ibadah korban dalam dan luar negara. Yang istimewanya pada tahun ini, menurut peserta korban, menggunakan khidmat Easy Kurban merupakan alternatif yang mudah selain melaksanakan korban di masjid atau surau. Saya ini adalah tahun ketiga saya ni Easy Kurban ni. Satu murah, satu lagi memudahkan kita untuk berkorban lah. Dari mana saya tahu Easy Kurban ni adalah dari kenalan saya yang mana dia pernah bekerja di sini lah. Dari situ saya tahu bagaimana proses-proses pengurusan korban di Easy Kurban yang mana sangat menarik lah. Yang mana integritinya dan ketulusan yang mereka laksanakan tu sangat-sangat bagus lah. Saya rasa dekat sini lebih selesa lah untuk kita buat korban kan, sebab dia ada advertise. So bagi saya tinggal pun dekat kawasan sini, so ini terdekatlah dan senang bagi saya lah. Kepada anda yang berminat untuk melaksanakan ibadah korban atau ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai Easy Kurban, boleh ke laman sesawan syarikat di www.easykurban.org. Bagi anda yang terlepas peluang untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini, sama ada di masjid ataupun di surau berdekatan, jangan risau kerana Easy Kurban masih membuka penyertaan kepada anda sehingga 1 hari bulan 8 2020. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk merebut ganjaran pahala dengan melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Baik, kunyit putih mungkin tidak begitu dikenali seperti kunyit kuning yang biasa kita gunakan dalam masakan. Namun, khasiatnya yang tinggi dalam perubatan tradisional menjadikan kunyit putih dijadikan bahan utama bukan sahaja dalam industri makanan dan minuman kesihatan, malah dikomersialkan dalam pembuatan produk kecantikan. Bagi pengasas FR Kasih Marketing Sdn Bhd, Muhammad Faizul Rohban Ahmad, selain mampu berfungsi sebagai anti radang dan antioksidan, kunyit putih mempunyai banyak manfaat yang menjadikannya sesuai sebagai bahan kosmetik. Antara kelebihannya termasuk mengatasi penuaan, pigmentasi, mencegah jerawat, kulit berminyak dan menjadikan wajah lebih berseri. Okey, apa yang saya nak ketengahkan hari ini adalah tentang produk yang selamat untuk kulit wajah yang sihat, yang mana kita tidak menggunakan bahan-bahan penggelupasan ataupun bahan-bahan yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita menggunakan 100% satunya ekstrak daripada kunyit putih dan juga menggunakan bahan-bahan alam semula jadilah seperti ekstrak ros, ekstrak zaitun dan sebagainya, yang mana ianya sangat sesuai untuk kulit manusia. Jelas Faizul lagi, syarikat ini kini berkolaborasi bersama Pusat Penyelidikan Pembangunan Inovasi Keselamatan Makanan FINDA, Universiti Utara Malaysia UUM bagi meningkatkan mutu produk kosmetik yang dikeluarkan menggunakan jenama Kasih Skincare.
Kajian yang kita jalankan ini selama 2 tahun, yang mana kita akan berasaskan main utama kita adalah kunyit putih, yang mana kita nak lihat sejauh manakah kunyit putih ini boleh dihasilkan, sama ada di dalam industri kosmetik, industri perubatan, industri minuman dan sebagainya. Itu adalah perjanjian kita dengan UUM selama 2 tahun untuk terus mengkaji dan juga mengkaji apa yang itu, dan di samping untuk penambahbaikan produk di bawah rangkaian Beauty Kasih. Menurut pengarah FINDA UUM, Profesor Dr. Risyawati Mohamed Ismail, kajian itu juga bagi memastikan produk Kasih Skincare selamat dan memberi manfaat pada pengguna. Jadi fasa pertama, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan ekstrak bahan aktif daripada kunyit putih. Kita akan lakukan ujian, kita akan lihat bagaimana dia boleh dibentuk untuk menghasilkan prototipe produk yang natural. Jadi daripada prototipe itu pula, kita akan pula menjalankan ujian-ujian seperti toxicity dan sebagainya bagi memastikan prototipe itu adalah selamat. Ya, dan selepas itu kita juga akan menjalankan ujian kualiti. FR Kasih Marketing Sdn Bhd dan UUM menandatangani perjanjian penyelidikan pada 16 Julai lalu menjadi titik permulaan penting bukan sahaja dalam bidang perniagaan, malah dari segi pembelajaran dan pengajaran. Kerjasama itu menjadi titik permulaan penting bagi melonjakkan lagi pencapaian FR Kasih Marketing Sdn Bhd setaraf dengan kosmetik keluaran antarabangsa. Norma baru pendakian Gunung Kinabalu, SOP ketat jamin keselamatan pendaki. Seketika nanti, terus sedia bersama kami. Salam Baitullah, suatu kerinduan. Menangi hadiah istimewa dengan menonton rancangan Salam Baitullah. Saksikan siaran langsung dan siaran ulangan pada tarikh dan masa yang tertera. Khas Hari Wukuf pada hari Khamis 30 Julai 2020 pukul 6 petang dengan topik Khutbah Wada. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) menyasarkan 10,000 peserta program Global Online Workforce (GLO) tahun ini. Pengarah bahagian keterangkuman digitalnya, Darzi Nurhalim berkata, program yang bermula 10 Ogos ini dikhususkan bagi membantu golongan terjejas disebabkan COVID-19. Jelasnya, program GLO ini adalah seiring dengan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Program itu terbuka kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, khususnya daripada sektor pelancongan, hospitality, industri penerbangan, media dan pendidikan. Jadi di situ kita tahu sebahagian daripada pekerja-pekerja yang terlibat dalam sektor-sektor ini memang ada skill-skill tertentu. Contohnya skill bahasa, skill penghematan pelanggan, maksudnya seperti airline industri, penghematan pelanggan, hospitality, dia memang biasa buat benda tu. Data terkini Jabatan Statistik menunjukkan kadar pengangguran dalam negara kini berada sekitar 5.3%, meskipun diunjur semakin pulih susulan pengoperasian semula sektor ekonomi. GLO yang diperkenalkan pada 2016 merupakan program pemerkasaan dan latihan ekonomi gig khusus untuk mereka yang tidak mempunyai pekerjaan menjana pendapatan secara dalam talian. Agensi Professional Training and Education for Growing Entrepreneur, Protege, menggesa semua syarikat menyertai program Ready to Work di bawah kendaliannya. Selain manfaat langsung kepada graduan dan syarikat, ia pada masa sama dapat membantu kerajaan. Ambillah peluang ini. Satu ialah membantu pihak kerajaan mendepani isu pengangguran. Yang kedua sebenarnya you give back to us, because yang akan benefit ni adalah graduan tempatan anak-anak kita. Yang ketiga ialah dia juga membantu you to expand you punya bisnes, sebab surat-surat ini adalah membantu dia juga untuk mendapat weightage sekali, as I said, untuk projek yang lain.
Tambah beliau, pihaknya bersedia membimbing setiap syarikat yang berminat menyertai program Protege Ready to Work. Protege Ready to Work merupakan inisiatif di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk meningkatkan potensi kebolehpasaran dan memupuk kemahiran keusahawanan dalam kalangan graduan. Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Malaysia dengan puncak tertinggi di Asia Tenggara, dibuka semula untuk pendakian sejak 16 Mei. Selepas hampir 2 bulan ditutup susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan pandemik COVID-19 18 Mac lalu. Bagaimanapun, khazanah kebanggaan rakyat negeri di bawah bayu itu menerima kehadiran pendaki dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Laporan Sharon Raymond. Keselamatan pendaki menjadi keutamaan Taman-Taman Sabah TTS dengan menekankan pematuhan norma baharu berdasarkan SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Jumlah pendaki hanya dihadkan kepada 100 orang berbanding 168 orang sebelum ini. Dengan ketinggian mencecah 4,095 meter dari aras laut, Gunung Kinabalu tidak pernah menghampakan para pendaki sekaligus merancakkan semula industri pelancongan negeri yang terjejas teruk akibat COVID-19. Para pendaki perlu melepasi 5 pemeriksaan suhu badan, kali pertama di pintu masuk Taman Kinabalu, kedua di kilometer 4 hentian layang-layang. Pemeriksaan kali ketiga pula di kilometer 5.9 hentian waras dan 2 yang terakhir di kilometer 6 Panalaban sebelum dan selepas menawan puncak tertinggi kebanggaan rakyat Sabah ini. Pendaki yang mempunyai simptom COVID-19 akan diarahkan turun semula ke Timpohon atau dikuarantin sementara di hentian layang-layang bergantung kepada keadaan cuaca dan kondisi pendaki. 2 pusat kuarantin disediakan masing-masing 2 bilik di hentian layang-layang dan 2 lagi di Panalaban. Kita punya SOP, ketetapan SOP Taman-Taman Sabah khusus untuk gunung. Mana-mana pendaki yang cedera, sama ada cedera ataupun yang ada simptom berkaitan dengan COVID-19. Yang itu kita akan guna stretcher. Bagi perkhidmatan porter pula, pendaki perlu menyusun dan meletakkan barangan peribadi ke dalam beg plastik sebelum diangkat oleh porter bertugas bagi mengurangkan kontak kedua-dua pihak. Faktor cuaca juga diambil kira sepanjang 2 hari pendakian. Sekiranya hujan berterusan dan kabus tebal, TTS berhak membatalkan program pendakian daripada kilometer 6 ke puncak di kilometer 8.72 bagi mengurangkan risiko kemalangan. Pernah beberapa kali sebelum ini pendaki stuck ataupun dia terkandas di kawasan sebelah. Jadi sukar untuk kami buat penyelamatan. Pendaki yang gagal menawan Gunung Kinabalu akibat cuaca buruk turut berkongsi pengalaman mereka. Awal-awal memang ada rasa challenging sikit lah. Tidak juga penat naik tapi macam pening-pening kan. Itu yang bikin susah sikit naik. Kemarin yang first awal pagi tu, cabaran bangun tu memang susah sudah. Sejuk dia terlampau sejuk. Dan yang start naik sudah, itu ada okey. Tidak dinafikan COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberi cabaran hebat kepada sektor pelancongan. Selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan, Taman-Taman Sabah mengambil inisiatif untuk membuka semula aktiviti pendakian ke puncak Gunung Kinabalu pada 16 Mei lepas dengan menetapkan norma baharu yang wajib dipatuhi semua pendaki termasuk membuat scan barcode Sabah Trace. Turut dilaksana operasi sanitasi awam di kawasan yang kerap disentuh orang awam seperti restoran, pejabat am dan bilik penginapan. Laksana Jentayu menantikan hujan. Peribahasa itu menggambarkan kerinduan yang tidak dapat diungkap. Bagi penggemar aktiviti berbasikal, kebenaran melakukan kembali aktiviti itu amat dinanti-nantikan. Setelah sekian lama aktiviti kayuhan tidak dapat dilakukan, kerinduan itu akhirnya dapat dilunaskan selepas kebenaran diberi semula. Wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi memulakan kayuhannya bersama peminat sukan itu di Melaka.
Bagi Ahmad Zaid Taqiyuddin Luqman, 25 tahun, dia tidak menjadikan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan bermula Mac lalu sebagai alasan untuk mengabaikan sukan ini. Pelbagai aktiviti dilakukannya walaupun dalam pergerakan yang terhad di rumah bagi memastikan tahap kecergasannya untuk meneruskan kayuhan setelah tempoh itu tamat. Actually banyak aktiviti yang boleh dibuat kat rumah. Contoh macam saya ada trainer ataupun roller, so rider-rider tahulah kita boleh training indoor, and then kalau rajin kita pusing kat rumah, jogging keliling rumah. Ada orang yang buat jogging keliling rumah pun 50 km pun ada, so ikutlah kemampuan diri. Apabila diberi kebenaran semula, ia mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti itu bersama dua rakan karibnya Muhammad Lutfi Jamaluddin dan Muhammad Irsyad Sidon pada waktu senggang dan hujung minggu. Malam ada orang futsal, ada orang badminton, so kita orang rider-rider biasa after isyak kita akan kayuh. And then weekend free kita kayuh lah, ikut aktiviti yang masing-masing lah. Kalau berbasikal selalu weekend memang akan keluar kayuh. Saya pun rasa gembira lah sebab dah lama kan kita orang tak boleh nak kayuh basikal sejak mula PKP tu. So bila kerajaan bagi kelonggaran untuk berbasikal ni, rider-rider semua rasa gembira. Pergi event jauh-jauh, rasa kan dia punya culture, seronok lah jumpa orang ramai, dapat tambah kawan. Keputusan kerajaan membenarkan sukan berbasikal adalah satu langkah tepat dalam membudayakan gaya hidup sihat di samping dapat menghayati keindahan alam semula jadi. Jadi buat anda semua yang ingin memulakan kayuhan, pastikan anda memakai pakaian yang bersesuaian dan jangan lupa untuk patuhi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dengan memastikan anda mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah pun ditetapkan. Yang penting, utamakan keselamatan dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Laporan Muhammad Amir Muhammad Ruzi melaporkan untuk Berita RTM. Jet pejuang Amerika Syarikat mendakwa berjaya memintas sebuah pesawat penumpang Iran yang melintasi ruang udara Syria. Kejadian berlaku selepas televisyen Iran menuduh Israel menjalankan pengintipan. Masyarakat minoriti Uyghur di China terus menjadi mangsa diskriminasi. Sejak 2 tahun lalu, kehilangan bapa Bugra Arkin yang diheret dari rumah mereka di Xinjiang Oktober lalu masih belum diketahui nasibnya. Arkin Yi Bulain, pemilik sebuah firma penerbitan, berjaya menerjemahkan ribuan buku ke bahasa Uyghur. Sementara itu, zoo di Bangladesh terus mencatat jumlah kelahiran haiwan yang meningkat akhir-akhirnya selepas taman haiwan itu ditutup kepada orang ramai ekoran penularan COVID-19. Unjuk perasaan bertukar menjadi ganas di jalan-jalan raya di Baitul Maqdis, memaksa polis melepaskan semburan air dan menahan perusuh. Ribuan penduduk membantah pentadbiran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berlangsung di hadapan kediaman Presiden. Baik, seterusnya untuk pemasukan kita akan bersama dengan Fazli Ibrahim. Fazli, teruskan. Tiada perancangan nak cuba Joshua. Doledi masih belum pasti julang kejuaraan. Kita mulakan segmen sukan dengan perkembangan bola sepak. Ketua Jurulatih Kebangsaan bawah 19 tahun Brett Maloney memaklumkan masih belum ada perancangan untuk memanggil pemain darah kacukan Malaysia Jerman Joshua Johan Bachelor yang beraksi bersama skuad B bawah 17 Rot-Weiss Frankfurt. Tambah Maloney, beliau belum ada maklumat lanjut mengenai status Joshua. Namun menerusi satu video di laman sosial, Joshua secara terbuka menyatakan hasrat untuk mewakili negara pada pusingan akhir kejuaraan bawah 19 tahun AFC 2020 Uzbekistan Oktober depan. His name was mentioned about a year ago
And again, we asked to look at some 90-minute video of him, which nobody's able to provide us. So from what we've looked at, he's not being considered at the moment. Joshua mencipta nama dalam kancah Hessen Liga bawah 17 di Gela Bowl kerana memiliki kepantasan luar biasa menjadi buruan di Jerman. Dengan lebih 10 klub profesional dilaporkan berminat mendapatkan khidmatnya. Peluang Joshua dilihat masih ada memandangkan kem latihan pusat Maloney yang akan berakhir esok masih berada di fasa pertama. Fasa kedua akan bersambung pada 3 Ogos dan fasa terakhir sekitar bulan September. Sukan badminton. Saya tidak akan ambil mudah. Itu tegas pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara Li Zijia menjelang kejohanan tertutup yang dijadual berlangsung pada pertengahan Ogos meskipun kejohanan itu hanya melibatkan pemain senior dan profesional tempatan. Pemain yang kini menghuni ranking ke-10 dunia itu turut mengakui berdepan tekanan khususnya daripada pemain muda yang akan menyertai kejohanan tersebut. Walaupun nama dia home tournament, tapi masih juga macam tournament sebab once saya masuk ke gelanggang memang saya tak mau kalah kan. Dan lagi-lagi lawan junior memang ada pressure. Dan orang luar pun akan cakap Zijia mesti menang ke apa. Kalau saya menang pun orang pun cakap patut dia menang kan. Kalau kalah mungkin orang cakap wah ni siapa ni yang kalah dia ni banyak yang saya kena pressure ni lah. Tambah Zijia, kekalahan seawal pusingan kedua dalam kejohanan badminton kebangsaan tahun lalu memberi pengajaran agar tidak memandang mudah lawan yang berada di ranking jauh lebih rendah. Kekalahannya kepada Datu Muhammad Shah Izlan Sardik daripada Sabah dalam straight set 19-21, 14-21 dalam kejohanan di Perak itu mengejutkan ramai pihak. Sementara itu Zijia yang memenangi pingat emas Sukan SEA 2019 kini hampir 80% menghampiri prestasi terbaik selepas hampir 4 bulan berehat panjang akibat COVID-19. Persatuan Tinju Malaysia NBA optimis 6 atlet yang dipilih untuk mengikuti program podium mampu memberikan sinar baharu dalam pembangunan sukan itu. Ini kerana untuk Sukan SEA di Hanoi tahun hadapan NBA menyasarkan emas selain melahirkan jago yang setanding dengan atlet di ranking terbaik dunia. Timbalan Presidennya Muhammad Irwan Zulkifli berkata 6 atlet berkenaan haruslah menunjukkan prestasi yang terbaik dengan merangkul emas di kejohanan yang bakal dianjurkan NBA andai mahu beraksi di Sukan SEA 2021. Dia tak boleh memberi kesan sebenarnya kalau letakkan sasaran yang boleh menang pingat emas saja yang boleh pergi ke Hanoi, atlet kena ambil satu itibak cabaran yang mereka mesti menunjukkan komitmen dan prestasi yang terbaik. Maksudnya kalau mereka rasa hanya nak jadi jago kampung, tak ada makna. So sekarang ni mereka kena berlatih bersungguh-sungguh menjaga maruah negara. Mereka mesti menang pingat emas di Hanoi. Beliau ditemui media di majlis perjumpaan NBA bersama para atlet dan jurulatih Majlis Sukan Negara di Keramat. Tambahnya lagi, ke-6 atlet tersebut menandatangani kontrak selama 6 bulan berkuat kuasa 1 April sehingga 31 Disember 2020. Selain itu, pihak NBA bercadang mengadakan kejohanan di peringkat antarabangsa pada Oktober ini. Sebagai medan pertama, 6 atlet itu menunjukkan kehebatan masing-masing selain meraih sasaran yang diletakkan NBA. Dalam pada itu, NBA menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS yang bersetuju untuk menyediakan tempat latihan baharu dengan fasiliti lebih moden dan canggih untuk atlet-atlet tinju negara yang berkemungkinan bertempat dinilai. Latihan yang sekarang ni yang atlet-atlet kita berlatih ini, kita rasa dia terlalu uzur sehingga kan dah berumur 20 tahun. Mungkin daripada Coach Nazri lagi main tinju dan coach-coach yang lama pun masa atlet, dia terlalu uzur dan tak sesuai dengan zaman sekarang. Kalau kita nak tengok dari segi pusat latihan yang mana profesional punya, kalau kita pergi ke gym, mereka nampak lebih tersusun, lebih moden. So bila pandangan tu, bila saya dengan persatuan berbincang, saya telah berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Kita bawa masalah dan pandangan kita. Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan telah bersetuju untuk membantu persatuan menyediakan satu tempat latihan yang terbaik.
Selain itu, NBA kini sedang membuat penilaian kepada 4 jurulatih daripada luar negara iaitu Uzbekistan, Cuba dan Kazakhstan. Selepas edisi pertama tahun lalu berlangsung dengan jayanya, Liga Bola Sepak bawah 14 tahun ICFL yang berkonsepkan pelancongan sukan kembali lagi dengan sasaran penyertaan yang lebih banyak namun tetap memberikan jaminan untuk mematuhi prosedur. Operasi standard SOP ditetapkan. Presiden ICFL, Datuk Kamil Mokhtar memberitahu ketika ini pihaknya sedang menunggu lampu hijau daripada Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung kebenaran untuk memulakan liga yang dijadualkan pada Oktober nanti. Sekiranya diberi kebenaran daripada agensi yang bertanggungjawab, jadi kami akan menghadkan setiap pasukan membawa penyokong-penyokong. Sebab norma baru ni memang baru bagi kami. Jadi kami terpaksa mengikut apa yang telah ditentukan garis-garis panduan oleh kerajaan. Jadi kita tak boleh nak melangkaui. Jadi apa yang diarahkan, apa yang dinasihatkan, kami akan ikut dan patuhi. Berbanding 16 pasukan edisi lalu, sebanyak 32 pasukan disasarkan untuk menyertai kejohanan kali ini. Edisi kali ini, GR Travel and Tours menjadi penaja utama Piala Super ICFL dengan kerjasama Tourism Malaysia melalui kempen Cuti-Cuti Malaysia dan ia diharap dapat merancangkan lagi penganjuran Liga. Tourism Malaysia juga yakin Liga ini berupaya menyemarakkan lagi ekonomi negara khususnya sektor perhotelan, makanan dan kraftangan menerusi penganjuran Kem Jaguh yang membabitkan 5 sesi bermula 25 Julai ini di Melaka. Sebab itu kita memandangkan sport tourism ni dia ada league. Ada league dan dia tak sepatutnya bertumpu pada satu tempat saja. Jadi bila satu tempat ke satu tempat itu sebenarnya kita boleh membantu menggalakkan pelancongan. Apabila kita pergi dari satu tempat ke satu tempat. Dan pemain-pemain bola ni dia walaupun 14 tahun, dia nanti akan jadi star, dia jadi popular. Dia mungkin ada Instagram dia boleh jadi influencer. Jadi kita nak pemain-pemain ni secara sedar ataupun tidak, dia sama-sama terlibat dalam industri pelancongan negara. 4 aksi prakelayakan akan dianjurkan melibatkan 16 pasukan setiap sesi dan 8 pasukan teratas akan layak ke Piala Super ICFL yang dijadualkan pada Oktober. Tidak dilupakan tahniah diucapkan kepada penyokong-penyokong Liverpool di Malaysia kerana pasukan anda menjulang kejuaraan EPL. Segmen sukan berakhir di sini. Teruskan sokongan anda kepada atlet negara. Saya mengundurkan diri. Seterusnya kembali kepada Faris dan juga Hazel. Silakan. Terima kasih Fazli. Seorang kanak-kanak 4 tahun nyaris menjadi mangsa culik 2 lelaki. Kejadian dirakam kamera litar tertutup CCTV Selasa lalu menunjukkan kanak-kanak perempuan itu sedang bermain di hadapan rumahnya sebelum didatangi 2 lelaki menaiki motosikal. Lapor Times of India. Bagaimanapun, tindakan tersebut berjaya dihalang ibu mangsa. Tular, sebuah video yang memaparkan ikan lumba-lumba di perairan Pulau Tioman, Pahang. Video tersebut dikongsikan oleh juara Mutiara Resort di Facebook. Rata-rata warga maya teruja dapat menyaksikan kemunculan ikan tersebut. Seorang kanak-kanak perempuan, Maria Syaban, 3 tahun, teruja dan gembira dengan bantuan kaki palsu yang diterimanya. Video yang dimuat naik 15 Mac tahun lepas di sebuah pusat rawatan di wilayah Aleppo, Syria, kini tular semula di media sosial. Maria kehilangan kakinya dalam serangan udara di wilayah Raqqa ketika dia berusia 1 tahun. Serangan tersebut turut membunuh seluruh keluarga kanak-kanak tersebut. Buaian tertinggi di dunia jadi tarikan terbaharu pelancong ke China. Buaian ini terletak di tepi tebing curam setinggi 2,300 kaki atau kira-kira 700 meter. Kewujudan Raja Buaian ini disahkan dan dicatat oleh Guinness World Record sebagai bingkai buaian tertinggi dunia. Sekalipun sudah dikenali ramai menerusi watak ustaz dalam filem aksi Pascal, Taufik Hanafi tidak mahu dianggap popular. Menurut Taufik, beliau belum sebaris dengan selebriti popular dan mahu terokai lebih banyak watak bagi menambah pengalaman.
Bagi mencapai hasrat itu, Taufik bersyukur kerana terlibat dalam sebuah filem yang bakal mencipta sejarah tersendiri dan akan memulakan penggambaran hujung tahun ini. Satu-satunya filem yang menerima tajaan daripada orang ramai itu akan menyaksikan kolaborasi Taufik bersama bintang filem Indonesia. Dan apa yang menarik, filem itu juga akan ditayangkan kepada peminat secara percuma. Dia menggabungkan pelakon daripada Malaysia dan juga Indonesia dan tayang secara percuma. Tak ada bayar. Tayang secara percuma, tak ada bayar apa-apa. Berita perdana edisi 24 Julai 2020 berakhir di sini. Salam Baitullah akan menyusul sejurus selepas ini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP ditetapkan dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.